bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu. Hadirin diminta berdiri. Okey, hadirin diminta untuk terus berdiri bagi sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku dan UMT Cita Warisan. Negara lestari, lambang kemegahan warga cemerlang. Minda sains, minda bestari, pemangkin generasi terbilang. UMT tonggak negara tercinta, membawa kita ke pesara dunia, teroka alam ciptaan Tuhan. UMT Cita Warisan. Sancak negara lestari, lambang kemegahan warga cemerlang. Minda sains, minda bestari, pemangkin generasi terbilang. UMT tonggak negara tercinta, membawa kita ke pesara dunia, terungga alam ciptaan Tuhan. UMT Cita Warisan, UMT Cita Warisan. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zamri bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu. Yang berbahagia Profesor Dr. Suryani binti Muhammad, Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial, merangkap pengurusi Jawatankuasa Pelaksana Student Research Day 2023. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Azwadi bin Ali, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar FPEPS, pegawai-pegawai kanan universiti, dekan-dekan, timbalan-timbalan dekan, para penilai industri, para pensyarah serta para pelajar yang diraikan sekalian. Majlis ini ingin merakamkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Berbahagia Prof atas kesudian menerima undangan kami ke majlis penyampaian hadiah bersempena dengan Student Research Day 2023.
Pelaksanaan program SRD telah bermula sejak tahun 2018 dan telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya berturut-turut sehingga tahun 2020. Walau bagaimanapun, akibat wabak pandemik COVID-19 yang melanda dunia, program SRD ini dijalankan secara atas talian pada tahun 2020 dan 2021 dan kemudiannya berjaya dijalankan secara bersemuka pada tahun 2022. Program SRD merupakan program di mana pelajar-pelajar sarjana muda yang mengambil kursus PITA ataupun projek ilmiah tahun akhir pada semester semasa yang membentangkan hasil kajian masing-masing di peringkat universiti secara berpusat dalam bentuk pembentangan poster. Pembentangan pelajar telah dinilai oleh penilai luar dan penilai industri dan penilai universiti awam luar. Seramai lebih 1,500 orang pelajar UMT yang mengambil kursus PITA 1 dan PITA 2 menyertai SRD 2023 ini dan melibatkan sejumlah 10 penilai industri dan penilai dari IPTA luar. Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial ataupun FPEPS dilantik secara rasminya selaku Sekretariat SRD pada tahun 2023 dan jawatan kuasa ini juga turut melibatkan ahli-ahli PTJ berkaitan seperti Pejabat Komunikasi Korporat, Pusat Pembangunan dan Pengurusan Akademik, Pusat Pembangunan Harta PPH, Pihak Keselamatan dan Pusat Ekosistem Digital. SRD 2023 dijalankan secara hybrid di mana penghantaran abstrak dilakukan di atas talian sepenuhnya manakala hanya 5 pelajar terbaik dari setiap fakulti dikehendaki menghasilkan poster pembentangan projek pendidikan masing-masing. Poster-poster ini dinilai oleh penilai luar bagi menentukan pemenang terbaik Universiti SRD PITA 1 dan terbaik Universiti SRD PITA 2 dan dilaksanakan secara bersemuka sebentar saja tadi. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dengan segala hormatnya dipersilakan yang berusaha Dr. Nizam bin Ahmad mensyarah program Sarjana Muda Pengurusan Sarjana Muda Ekonomi untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Syailah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan Majlis Student Research Day 2023 yang berlangsung pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami, bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkati majlis ini pada hari ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi dan potensi diri kami. Ya Allah, Ya Zal Jalal wal Ikram, kami memohon kekuatan dan hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahlah diri kami dengan kesihatan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Nizam Ahmad, pensyarah program Sarjana Muda Ekonomi atas bacaan doa sebentar tadi. Okey, kita nak saksikan video yang sempat kami sediakan sepanjang hari ini bersempena dengan Student Research Day 2023. Ayuh kita saksikan rangkuman yang sempat kami sediakan untuk anda. Manakala bagi kes positif COVID-19 pula kita mencatatkan 156 kes positif baharu. Ini yang diumumkan Kementerian Kesihatan Malaysia semalam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita nak bagi tepukan sikit pada abang-abang daripada komunikasi korporat kita yang sediakan video. Terima kasih banyak-banyak lah. Sempat buat
Dr. Mai tu. Dr. Mai ada. Ada okey. Muka Dr. Mai di situ okey lah tu. Okey, kita nak teruskan lagi majlis kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya kita nak persilakan yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zamri bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Terengganu untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Pak Acara majlis pada pagi ini. Suara yang sangat lunak kita dengar macam DJ. Memang pun DJ before this kan. DJ radio kan. So terima kasih sekali lagi lah kepada Pak Acara majlis. Seterusnya yang berusaha Profesor Dr. Suryani binti Muhammad, Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial, merangkap pengurusi Jawatankuasa Pelaksana Student Research Day bagi tahun 2023. Dekan-dekan, timbalan-timbalan dekan, para jemputan penilai industri. Ya, kalau saya boleh lihat daripada senarai yang ada pada pagi ini, tetamu ataupun penilai dari industri kita ada daripada Jabatan Perangkaan Malaysia Terengganu. Boleh saya kenalkan siapa? Ada tak datang? Ada? Tak ada ya? Tak ada daripada TDMP Bioorganic Plant. Ada. Okey, terima kasih pada Cik Muhammad Khairul Cik Muhammad Khairul Azri. Seterusnya Jabatan Dietetik dan Sajian. Ada. Terima kasih juga Muhammad Khushairi Terima kasih. Seterusnya Institut Sumber Mering Asia Tenggara. Ada? Tak ada ya? Ismat Muhammad Tamimi. Dah keluar dah? Dah keluar ya? Seterusnya AIMS Global Holding Sdn Bhd. Okey. Muhammad Khairani Muhammad Khairani. Terima kasih. Seterusnya juga bahagian cari lamat dan bantuan bencana, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada? Komander Maritim Dr. Suzana Razali Chan. Dah keluar juga Okey. Seterusnya WWF Malaysia. Ada? Dah keluar agak? Oh, ramai. Okey, tak apa. Seterusnya Nur Azaria dari mana ni? Yang ini, sorry. Tengah Island Conservation. Ada. Okey. Muhammad Nur Aiman Muhammad Nur Aiman. Seterusnya Venato Asia. Ada? Venato Asia. Ini kita ada MOU dengan Venato, iaitu saudara Ahmad Arif Fahmi. Tak ada kan? Alright, tak apa. Okay, last one, Muhammad Syazwan bin Syafi'i dari Datuk Bandar Kuala Terengganu Majlis. Oh, okay. Alright, terima kasih. Sudah ada incoming call. Sekejap ya. Okey. Tak lupa juga kepada para pensyarah serta para pelajar para pelajar siswa-siswi yang kita raikan
pada pagi ini. Jadi sebelum saya meneruskan ucapan saya, marilah kita sama-sama sekali lagi boleh kita bagi tepukan sekali lagi untuk semua yang hadir pada pagi ini, ya. Kerana meluangkan masa bersama-sama untuk kita raikan dalam majlis kita pada hari ini. So pertamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia kita dapat bersama-sama menjayakan Student Research Day SRD kali ke-6, dan seterusnya pada pagi ini bersama-sama kita meraihkan majlis penyampaian anugerah dan hadiah kepada para pelajar yang telah berjaya menghasilkan penyelidikan dan poster yang terbaik. Jadi kalau kita menyingkap sejarah bermulanya SRD ini, ialah kita melihat SRD ini merupakan satu platform untuk kita menghubungkan antara pelajar-pelajar kita ataupun siswa-siswa kita dengan pihak industri ataupun dengan komuniti dalam konteks kita, Jadi ini adalah dah kali yang ke-6 penganjuran SRD yang telah pun kita mulakan since I think 2017, 2017, because now is yang ke-6, jadi 17, 18, 19, 20, 21, 23, betul tak? So sudah 6 tahun kita menganjurkan SRD di peringkat universiti, Jadi kita akan melihat dari segi impak juga, akan datang. Kita mahu satu analisa akan dibuat dari segi impact of SRD yang kita laksanakan ini. Adakah dia memberi satu kesan yang positif ataupun impactful kepada graduan kita terutamanya, kerana kita mahu hubungan awal ini dibina dengan pihak industri ataupun pihak komuniti, sementara pelajar-pelajar ataupun siswa-siswi berada di kampus ataupun di dalam universiti before mereka pergi ke mencubakan diri mereka di bidang kerjaya masing-masing. Jadi kita nak hubungan awal itu dibina di masa mereka berada di dalam universiti. So this is one of the platform yang kita wujudkan. Itu tujuannya. Kerana before this kita melihat hubungan dengan industri ini perlu kita strengthenkan ataupun perlu kita kuatkan. So itu adalah merupakan salah satu hasrat universiti. Jadi platform ini merupakan salah satu platform yang kita boleh gunakan bagaimana kita nak rapatkan hubungan kita dengan industri, Jadi agenda ini merupakan satu agenda yang penting bagi kita kerana dia berhubung kait dengan GE, Graduate Employability of University dan juga graduan kita. So once kita have this kind of program ataupun activity dengan pihak industri, kita harapkan apa yang kita lakukan di universiti mendapat pendedahan di peringkat awal bersama dengan pihak industri. So that's why kita invite sama pihak industri datang ke universiti, ke UMT untuk menilai ataupun untuk membuat assessment, exercise kepada projek-projek yang telah pun dibuat oleh pihak mahasiswa-mahasiswi. Jadi kita amat-amat berterima kasih dan kita sangat-sangat alu-alukan dan kita menghargai khidmat bakti daripada pihak industri, kerana mereka sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita sepanjang SRD ini dilaksanakan. Jadi saya rasa sekali lagi lah kita bagi tepukan kepada pihak industri kerana mereka ni sedia bekerjasama, meluangkan masa, berkorban tenaga dan sebagainya demi untuk menjayakan SRD kita pada tahun ini, dan kita harapkan supaya SRD ini kita dapat teruskan daripada tahun ke tahun, dan kita pasti akan melihat dari segi
keberkesanan SRD ini, ya. Itu salah satu objektif kenapa kita wujudkan ataupun kita adakan program SRD ini. Ya, sudah 6 tahun, jadi saya kira sudah sampai masanya kita membuat sedikit analisis dari segi pelaksanaan SRD ini, apakah impactful yang telah kita dapat ataupun perolehi daripada program ini. Ya, bukan sahaja sekadar kita buat this kind of program, tapi tanpa membuat analisis apa kesan daripada apa yang telah pun kita laksanakan. Ya, untuk makluman hadirin, ya, terutama sekali pada pihak industri yang hadir pada pagi ini, bukan itu sahaja yang Universiti Malaysia Terengganu laksanakan, malahan kita juga telah melaksanakan dia panggil sebagai industri in classroom, ya, di mana kita menjemput pihak industri untuk berkongsi segala orang kata knowledge, pengalaman kepada para mahasiswa kita. Ini another platform juga yang telah pun kita lakukan ataupun kita laksanakan di Universiti Malaysia Terengganu ini. Kita melaksanakan orang kata program ini untuk exposure pelajar-pelajar kita dengan industri yang berkaitan, ya, dalam setiap subjek, ya, dalam setiap subjek yang mungkin fakulti boleh kena pasti, yang subjek-subjek yang related ataupun yang relevan dengan industri yang berkaitan, untuk mereka menjemput industri-industri people ni datang ke UMT, ataupun mereka juga boleh mengadakan industri talk, ya, secara dalam talian. So itu apa yang telah pun kita laksanakan, ya, untuk kita orang kata merapatkan lagi dan juga membuka peluang mahasiswa kita dengan pihak industri, ya. So kalau kita lihat dari sudut ataupun dalam konteks undergraduate student ini, kita juga mempunyai latihan industri, ya. Kalau kita mengambil semangat ini, sebenarnya pihak fakulti ataupun pihak student dia boleh spend masa dengan industri lama sebenarnya. It's not only for the SRD, tetapi kalau kita boleh identify awal industri yang kita boleh menghantar para pelajar kita di industri yang berkaitan, jadi pita pun mereka boleh mulai dengan industri tersebut, pada masa yang sama mereka boleh sambung dengan latihan industri ataupun internship. So mungkin mereka boleh orang kata melaksanakan pita dan juga internship tu di dalam area ataupun dalam program ataupun problem solving di industri ataupun di community dalam tempoh yang panjang. Dan secara tak langsung mungkin peluang untuk graduan mendapat pekerjaan daripada industri yang berkaitan itu besar, kan, sebab dia sudah awal orang kata bersama dengan pihak industri. So itu sebenarnya hasrat Universiti Malaysia Terengganu, ya. Harapan kita bila kita buat aktiviti ataupun program begini, dapat exposure awal di kalangan siswa kita dan juga siswi kita dengan pihak industri, dan kita harapkan pihak industri kata dapat berkongsi dengan graduan-graduan daripada Universiti Malaysia Terengganu, dan seterusnya jika industri berkenang dengan kita punya graduan yang mempunyai skill, orang kata bersedia untuk serve kepada industri, seterusnya menawarkan pekerjaan kepada graduan-graduan daripada Universiti Malaysia Terengganu. So that is the objektif utama sebenarnya, ya, kenapa kita mengadakan aktiviti ataupun program SRD ini, ya. So that's why untuk next nanti, ya, melalui program ini kita mungkin akan membuat satu analisa sebagaimana saya sebutkan tadi. Kita nak lihat dari segi impactful dia, ya. Bukan itu saja, ya, untuk saya kongsikan juga dengan hadirin sekalian, daripada SRD ini juga kita menggalakkan para pelajar kita ataupun kita melatihkan para pelajar kita untuk menerbit, ya, ataupun menulis artikel, ya. Before this kita mana yang the best pita, mereka ini digalakkan menulis, ya, untuk mereka menerbit di dalam artikel jurnal JER, iaitu Jurnal Undergraduate
dari Universiti Malaysia Terengganu. So itu adalah salah satu latihan yang telah pun kita bagi kepada para pelajar di peringkat awal, bagaimana kita nak melatih pelajar-pelajar kita ini menulis artikel instead of mereka menulis dissertation ataupun pita punya pelaporan, tapi pada masa sama kita latihkan mereka untuk menulis artikel jurnal yang kalau mereka mempunyai very good finding dan sebagainya boleh dipublish dalam Journal Undergraduate Research Universiti Malaysia Terengganu, which is jurnal itu sekarang telah pun terindeks di dalam MySite. MySite betul? Telah pun terindeks dalam MySite. So that is a very good achievement yang telah pun kita capai so far. So kita nak bilangan pelajar kita yang kata pada satu masa yang attend this LD ni, I think close to 2,000 kan, because we have 5 faculty. So most of the pelajar-pelajar tahun akhir mereka ni mengambil kursus pita, except adalah a few program yang tidak mewajibkan mereka untuk mengambil pita. Tapi kita mempunyai ramai para pelajar yang perlu ambil program pita ini. Jadi itu salah satu orang kata hasrat UMT. Yang keduanya, selain daripada Journal Undergraduate Research tadi, untuk kali ini kita juga telah memperkenalkan satu lagi proceeding. Before this kita tak publish dalam proceeding, tapi for this time dan start from now on kita akan publish mana-mana pita yang tak publish di dalam journal akan masuk ke dalam proceeding, kita panggil sebagai UMT Undergraduate Proceeding, right? UMT Undergraduate Proceeding. So kita akan bukukan, kita akan masukkan atau bukukan program-program pita yang lain itu ke dalam bentuk proceeding, extended abstract, right? Extended abstract di dalam proceeding, kerana yang itu nanti kita juga akan mengambil kira untuk contribution kepada mengaira, setara dan sebagainya. Baik. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan juga ucapan jutaan terima kasih kepada para penilai dan wakil-wakil industri, ahli-ahli jawatankuasa SRD 2023 dan para pelajar yang telah memberi komitmen yang tinggi dalam menjayakan SRD bagi tahun 2023 ini. Terima kasih jua kepada semua yang dapat bersama-sama menjayakan majlis penyampaian anugerah dan hadiah Student Research Day bagi tahun 2023 yang kali ini bertemakan Shaping the Future Thinkers. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar yang telah terlibat dalam SRD 2023, sama ada pelibatan di peringkat program, fakulti dan pusingan akhir di peringkat universiti yang berlangsung pada hari ini. Tahniah dan juga syabas kepada semua. Saya ulang semula, dari segi objektif penganjuran SRD ini adalah untuk kita menerapkan kemahiran kepada mahasiswa-mahasiswi UMT dari segi skill pembentangan, communication skill, macam mana pelajar-pelajar kita ni menyampaikan research yang dibuat kepada audience. So that is a skill kat situ. Macam mana kita nak deliver kita punya knowledge kita kepada orang lain. Kita sampaikan maklumat itu kepada orang lain. Jadi di situ berlakunya pembentangan dan of course penilaian hasil pendidikan daripada pita di peringkat fakulti, di peringkat program dan seterusnya di peringkat universiti lah. Jadi ini merupakan salah satu hasrat UMT untuk kita memberi pendedahan dan penerapan budaya penyelidikan serta aktiviti yang mampu membantu meningkatkan kemahiran komunikasi ataupun kemahiran insaniah
bagi pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Pada sesi 2022-2023 ini, pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran telah pulih sedia kala sebagaimana yang disebutkan oleh pengacara majlis sebentar tadi. Ya, before this kita laksanakan SRD ni secara dalam talian, disebabkan oleh pandemik COVID yang melanda seluruh dunia pada tahun-tahun yang sebelumnya, bermula pada tahun 2020, 2021 dan juga 2022 kan. Jadi pada hari ini kita melihat bahawa back to normal dah, jadi dah tidak ada lagi kata pandemik COVID. Jadi kita boleh teruskan aktiviti SRD kita seperti biasa. Jadi itu lebih baiklah sekiranya kita terus melaksanakan SRD kita dalam kaedah tersebut. Saya percaya para pelajar dan juga pensyarah telah membuat perancangan yang teliti dan sistematik untuk melaksanakan PITA melalui pelbagai kaedah yang bersesuaian bagi memenuhi keperluan kualiti pengajaran dan pembelajaran kursus PITA. Pihak UMT amat menggalakkan para pelajar untuk menjalankan pendidikan PITA berasaskan industry based solving problem atau community based solving problem. So yang ini sebenarnya untuk makluman hadirin, kita ada target, kita ada sasaran yang nak kita capai untuk PITA ini supaya pelajar-pelajar kita bersama dengan pihak industri ataupun pihak komuniti. Jadi kita target ialah kita tetapkan 10%. Tak banyak, 10% daripada projek PITA yang telah pun dibuat oleh para pelajar kita ini, mereka ini terlibat dengan projek-projek yang berasaskan industry based solving problem atau community based solving problem. So kalau ada di kalangan pelajar-pelajar dan juga pensyarah kita yang melaksanakan projek yang bersama dengan industry based problem atau community based problem solving ni, kita akan memberi sedikit, orang kata, reward kepada mereka untuk kita galakkan. Jadi kali ini saya dah minta Cik Wan Hafiz, pegawai di Pejabat TNCA, supaya mengenal pasti bilangan PITA yang telah dilaksanakan melalui industry base ataupun community base ni, dan kita akan bagi reward dalam satu majlis lain lah. Kita akan bilang berapa ramai dan kita akan bagi kepada fakulti. Jadi fakulti boleh menggunakan reward tersebut untuk merancakkan lagi orang kata PITA bersama dengan industri dan juga komuniti ini. Inisiatif ini sebenarnya bertujuan untuk membantu para pelajar membina hubungan pekerjaan lebih awal dengan pihak industri maupun pihak komuniti yang berkaitan dengan bidang pengajian mereka. Seterusnya membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat pengajian. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, pihak kementerian mensasarkan universiti awam terutamanya untuk GE di peringkat nasional. Setiap universiti awam perlu pastikan bahawa GE perlu mencapai 80%. Alhamdulillah, a few years back, kalau kita tengok last year, UMT telah pun mencapai lebih lah 84%. So mungkin kita boleh bagi sedikit tepukan. So momentum ini kita perlu teruskan. Momentum ini kita perlu teruskan supaya kita tingkatkan lagi GE kita. So that's why this is one of the platform untuk kita pastikan bahawa kadar GE kita itu dapat kita tingkatkan. Kita harapkan. So kita harap para pelajar-pelajar kita menggunakan peluang inilah bersama dengan pihak industri. Pelaksanaan PITA bersama dengan pihak industri dan komuniti juga diharap dapat membantu pihak industri atau masyarakat menganalisis masalah
atau isu yang dihadapi oleh mereka secara saintifik dan seterusnya mencadangkan penyelesaian melalui pendidikan dan sumbangan idea daripada para pelajar. Itu sebenarnya hasrat UMT apabila kita adakan program sebegini. Daripada maklumat yang saya perolehi, pada tahun ini terdapat 95 orang pelajar telah menjalankan PITA bersama dengan industri dan komuniti berbanding 9 orang sahaja pada tahun lepas. Tahniah dan syabas. Satu tepukan lagi lah kot kepada pelajar-pelajar dan juga fakulti yang telah menyahut seruang ini, untuk kita lebih tingkatkan lagi bilangan mahasiswa kita terlibat dengan projek-projek yang berasaskan industri ataupun komuniti. Tapi still lagi kita masih belum mencapai 10% sasaran yang kita tetapkan. Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak fakulti dan pelajar-pelajar yang telah berusaha dan menyumbang kepada pencapaian ini. Dan saya mengharapkan supaya pelajar-pelajar apabila telah bergraduat nanti, mereka sebenarnya menjadi alumni kepada Universiti Malaysia Terengganu, dan kita harapkan juga supaya pelajar-pelajar ataupun siswa-siswi yang telah pun bergraduat nanti akan kembali menyumbang kepada universiti juga. Boleh ya? Boleh? Boleh, insya-Allah. Okey. Sebab memang pun itu yang berlaku sekarang ni, ramai di kalangan senior-senior yang telah pun menyumbang, contribute semula kepada universiti, antaranya melalui industri in classroom sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, Saya juga percaya kolaborasi bersama industri akan memberi pendedahan dan pengalaman pembelajaran yang berguna kepada para pelajar mengenai aplikasi dan perkaitan antara ilmu pengetahuan yang dipelajari di bilik kuliah dengan realiti serta cabaran yang akan dihadapi di dalam dunia pekerjaan, serta membantu pihak industri menganalisa dan menyelesaikan permasalahan kecil untuk meningkatkan kecekapan operasi, kualiti pengeluaran dan apa jua produk atau perkhidmatan yang boleh dibantu oleh pelajar UMT melalui projek PITA mereka. Hadirin yang dikasihi sekalian, saya berharap usaha berterusan dapat digarapkan agar pelaksanaan PITA di peringkat fakulti dan universiti dapat dibuat dengan terancang, bukan sahaja untuk memenuhi keperluan kursus, malah membuka peluang kepada para pelajar menimba pengalaman bersama pihak industri dan komuniti serta merangsang minat untuk pendidikan yang lebih mendalam di peringkat ijazah tinggi seperti sarjana atau di peringkat doktor falsafah. Saya juga percaya partnership dan engagement para pelajar dan pensyarah secara berterusan dengan pihak industri dan komuniti melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan seperti PITA, industri in the classroom dan aktiviti-aktiviti berkepentingan bersama akan memberi impak positif kepada reputasi universiti dalam jangka masa panjang. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar-pelajar yang akan diumumkan sebagai penerima anugerah dalam majlis kita pada pagi ini. Tahniah dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada FPEPS selaku penganjur ataupun hos SRD 2023 ataupun SRD 2023 kali ke-6 serta seluruh jawatan kuasa yang telah meneruskan kesinambungan serta menjayakan penganjuran SRD kali ke-6 bagi tahun 2023 ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih juga saya rakamkan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan SRD 2023, khususnya
kepada panel-panel penilai jemputan daripada pihak industri. Satu tepukan sekali lagi kepada pihak industri. Saya percaya bahawa maklum balas dan pandangan penilai luar daripada pihak industri dari pelbagai latar belakang industri dapat meningkatkan kualiti dan keberkesanan pendidikan, penyelidikan yang dijalankan oleh pelajar UMT serta keberhasilan penerapan elemen industri dalam pengajaran dan pembelajaran, seterusnya melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri. Sekadar itu sahaja ucapan daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya difahamkan untuk next SRD 2024 hostnya adalah FPM Prof Wan so memang kita dah ada jadual dah. Kita dah jadualkan. Jadi Prof Wan be ready lah untuk next SRD 2024. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada FPAPS kerana telah pun menjayakan SRD 2023 dan kita alu-alukan next host daripada Fakulti Pengajian Maritim. Dekan ada bersama pada hari ini. Nanti kita pass the button kepada FPM ya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Prof. Kita nak minta Prof terus berada di pentas kerana majlis yang seterusnya. Okey, kita nak persilakan yang bahagia Profesor Dr. Suryani binti Muhammad, Dekan FPAPS dan juga Dr. Azwadi bin Ali, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar FPAP untuk bersama-sama dengan yang berbagi Prof untuk majlis penyampaian hadiah. Aduh, Prof Zam bagi tahu awal-awal siapa tuan rumah. Kita ada simbolik terjun daripada bangunan kejap lagi. Dah bocor rahsia dah Tapi kita ada lagi video je. Okey, terima kasih. Okey, baik. Okey, kita nak teruskan lagi program kita, majlis kita pada pagi ini. Okey. Itu majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang untuk program SRD 2023 ini. Okey, banyak kategori ini yang dipertandingkan. Banyak yang kita nak baca hari ini ya. Okey, mungkin kalau ada lagu-lagu rancak sikit abang-abang BKK kat atas tu, mungkin boleh kita main sikitlah Okey, alright, kita nak mulakan dulu dengan majlis penyampaian hadiah kepada 20 pemenang terbaik peringkat fakulti sebenarnya. Dan setiap pemenang akan menerima sijil penyertaan dan juga wang tunai berjumlah RM50 Malaysia bagi setiap seorang. Tapi kita tak panggil sampai 20 orang itulah, kita panggil seorang-seorang wakil daripada fakulti Baik, kita nak mulakan dulu wakil daripada Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Kita nak persilakan saudara Taufik Hidayat binti Muhammad Hisham. Seterusnya wakil daripada Fakulti Pengajian Maritim, saudari Nurul Natasha Abdul Latif. Baik, maafkan saya bertukar bertukar tangan, bukan saudari, saudara Nama yang diberikan kepada saya Nurul Saya tak tahu lah, takut ditukar nama Nurul ke apa. Terima kasih saudari Nurul. Dan seterusnya ini wakil daripada fakulti untuk wakil fakulti penyertaan, wakil penyertaan sebenarnya. Okey. Terima kasih. Silakan boleh turun pada pentas. Dah ambil sijil, boleh turun. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Okey, seterusnya saya nak persilakan wakil daripada Fakulti Perikanan dan Sains Makanan, saudari Hanis Sofia binti Nur Hashim. Kau pergi. Okey, dan seterusnya wakil daripada Fakulti Sains dan Sekitaran Marine,
Anis Sofia, Siti Shazwani binti Naziru. FSSN. Okey, seterusnya wakil daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Kelautan dan Informatik, Saudari Siti Mariam binti Ramli. Seterusnya, penyampaian hadiah kepada pelajar terbaik di peringkat fakulti, dan setiap pemenang akan menerima sijil penghargaan dan juga wang tunai berjumlah RM50 Malaysia setiap seorang. Baik, kita nak persilakan bagi terbaik Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Persilakan Muhammad Zul Izwan Seman daripada Program Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam dengan kepujian. Okey, special lagi kita sediakan slide untuk anda. Boleh ambil gambar tu. Tahniah Muhammad Zul. Dan seterusnya, bagi terbaik Fakulti Pengajian Maritim, kita persilakan Saudari Nurul Syifa Atika Muhammad Sabri dari Program Sarjana Muda Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim dengan kepujian. Senyum tidi dia. Okey, terima kasih, tahniah diucapkan. Dan seterusnya, terbaik bagi Fakulti Perikanan dan Sains Makanan, dipersilakan Hin Xiu Teng daripada Program Sarjana Muda Sains Agroteknologi, Sains Tanaman dengan kepujian. Okey, terima kasih Hen, tahniah diucapkan. Okey, tahniah Hen, tahniah. Dan seterusnya, terbaik bagi Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, dipersilakan Chong Wei Ni daripada Program Sarjana Muda Sains Marin dengan kepujian. Okey, tahniah diucapkan. Dan seterusnya,
Bagi Fakulti Teknologi, Kejuruteraan, Kelautan dan Informatik, dipersilakan Pang Keng Seng daripada Program Sarjana Muda Sains Matematik Gunaan dengan kepujian. Okey, tahniah Pan, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan seterusnya hadiah yang utama yang ditunggu-tunggu untuk makluman yang bagi Prof dan hadirin sekalian, pada belah pagi tadi dah tersasul lah belah bedah apa macam-macam dah keluar ni. Kena standby 2 MC Prof ni, banyak sangat ni skrip. Okey. Pada sebelah pagi tadi telah berlangsungnya sesi penilaian pembentangan poster oleh 25 orang pelajar terbaik mewakili 5 buah fakulti masing-masing yang telah membentangkan kajian projek ilmiah tahun akhir iaitu Pita 1 dan juga Pita 2. Seramai 13 orang pelajar telah membentangkan Pita 1 dan 12 orang pelajar telah membentangkan Pita 2 masing-masing. Dan sesi penilaian ini telah dihakimi oleh seramai 10 orang juri daripada luar UMT yang telah dilantik daripada pelbagai latar belakang bidang pengkhususan dan industri yang bersesuaian. Okey, kita nak mulakan dulu dengan projek ilmiah tahun akhir Pita 1. Lagu Cik Bahar. Bolehlah backup suara saya sikit. Okey, kita mulakan projek ilmiah tahun akhir Pita 1. Bagi Pita 1, ianya menawarkan 2 hadiah sagu hati kepada 2 orang pemenang dan 3 hadiah utama iaitu pemenang bagi tempat ketiga, kedua dan pemenang bagi tempat pertama. Okey, kita mulakan dengan 2 hadiah sagu hati, 2 pemenang. Setiap pemenang akan membawa pulang sijil penghargaan dan wang tunai berjumlah RM100 Malaysia bagi setiap seorang. Kita nak persilakan yang pertama, Muhammad Irfan Amiruddin Abdul Manaf daripada FPM. Terima kasih. Dan seterusnya bagi hadiah sagu hati yang kedua, kita persilakan daripada FTKKI Nur Nasifah binti Muhammad Saidi. FTKKI. Marah orang FTKKI tu. Raja je saya sebut tu. Macam tu. Nazifah Muhammad Saidi. Okey, tahniah diucapkan. Dan bagi tempat ketiga akan membawa pulang sijil penghargaan, trofi dan wang tunai berjumlah RM250 Malaysia. Dan dengan itu kita persilakan Tai Jioki daripada FPSM.
Okey, tahniah diucapkan. Dan bagi tempat yang kedua akan membawa pulang sijil penghargaan, trofi dan wang tunai berjumlah RM400 Malaysia. Dengan itu dipersilakan saudari Farah Erisha Kamal Hiza daripada FPM. Okey, tahniah dan syabas saudari Farah. Baik, di tempat yang pertama akan membawa pulang sijil penghargaan, trofi dan wang tunai berjumlah RM600 Malaysia. Dengan itu, kita persilakan daripada FPSM Heng Siu Teng. Okey, tahniah Heng. Pemenang tempat yang pertama membawa pulang wang tunai RM600 Malaysia. Banyak tu. Okey, seterusnya pula kita nak kepada pemenang bagi projek ilmiah tahun akhir bagi Pita 2. Okey, kategori Pita 2. Bagi pemenang Pita 2 ini, ianya telah dipecahkan pada dua bidang utama, iaitu Pita 2 kategori sains dan Pita 2 kategori sains sosial. Kita nak mulakan dahulu dengan kategori sains sosial, program ilmiah tahun akhir Pita 2. Bagi Pita 2 kategori sains sosial, ianya menawarkan satu hadiah sagu hati dan dua hadiah utama, iaitu pemenang bagi tempat kedua dan pemenang bagi tempat pertama. Okey, kita mulakan dengan hadiah sagu hati, di mana pemenang ini akan membawa pulang sijil penghargaan, wang tunai berjumlah RM100 Malaysia. Dengan itu, pemenang hadiah sagu hati bagi Pita 2 kategori sains sosial diberikan kepada saudara Muhammad Hafizan Muhammad Yusof daripada FPM. Okey, tahniah Hafizam. Dan seterusnya, pemenang bagi tempat yang kedua, kategori sains sosial untuk Pita 2, akan membawa pulang sijil penghargaan, trofi dan wang tunai berjumlah RM400 Malaysia. Dengan itu, kita persilakan saudara Muhammad Zul Izzuan bin Seman daripada FPEPS.
Zul. Okey, seterusnya pemenang bagi tempat yang pertama kategori Sains Sosial untuk Pita 2. Pemenang akan membawa pulang sijil penghargaan, trofi dan wang tunai berjumlah RM600 Malaysia. Dan pemenang bagi tempat pertama Pita 2 kategori Sains Sosial bagi Student Research Day SRD 2023 diberikan kepada Saudari Nur Farah Aliyah binti Ramlan daripada FPEPS. Okey, tahniah dan syabas diucapkan pada semua pemenang bagi kategori Sains Sosial dan seterusnya kita nak beralih kepada projek ilmiah tahun akhir Pita 2 bagi kategori Sains. Bagi Pita 2 kategori Sains, ianya menawarkan 1 hadiah sagu hati dan 4 hadiah utama iaitu pemenang bagi tempat keempat, ketiga, kedua dan pemenang tempat yang pertama. Okey, kita nak mulakan dahulu dengan kategori sagu hati, di mana pemenang akan membawa pulang sijil penghargaan, wang tunai berjumlah RM100 Malaysia. Dengan itu, majlis mempersilakan Kong Jia Weng daripada FTKKI. Saudara Kong. Okey, terima kasih Kong. Dan seterusnya, pemenang bagi tempat yang keempat akan membawa pulang sijil penghargaan, trofi dan wang tunai berjumlah RM150 Malaysia. Dan dengan ini, dipersilakan bagi kategori sains diberikan kepada Chong Wei Ni daripada FSSM. Dr. Sufiq ada? Okey. Tahniah Chong. Okey, kita nak umumkan pemenang bagi tempat yang ketiga, di mana akan membawa pulang sijil penghargaan, trofi dan wang tunai berjumlah RM250 Malaysia. Dengan ini kita persilakan Joy Lim daripada FSSM. Okey, terima kasih. Tahniah Joy. Baik, kita nak beralih kepada pemenang bagi tempat yang kedua, di mana akan membawa pulang sijil penghargaan, trofi dan wang tunai berjumlah RM400 Malaysia. Dengan itu, kita persilakan Chua Cheng Hong daripada FSSM.
kasih dan terima kasih Chua, tahniah. Baik, kita nak umumkan pemenang bagi tempat yang pertama akan membawa pulang sijil penghargaan, trofi dan wang tunai berjumlah RM600 Malaysia. Dengan itu, pemenang bagi tempat pertama, Pita 2, kategori Sains, Student Research Day 2023 diberikan kepada Dilfan Rush daripada FSSM. Okey, bersama dengan guru beliau Dr. Zubik alumni UMT ni. Okey, tahniah Dilfan Rush dan Dr. Zubik. Terima kasih banyak-banyak tahniah diucapkan. Okey, majlis nak ucapkan juga terima kasih kepada yang bahagia Prof. Zamri, Prof. Suryani dan juga Dr. Azwadi atas kesudian menyampaikan hadiah kepada para pemenang Student Research Day bagi tahun 2023 ini. Okey. Baik. Okey, Prof. Zamri pun dah bocorkan rahsia kita tadi, siapa yang the next host untuk 2024 nanti. Tapi apa pun kita ada bingkisan untuk anda sebenarnya. Kita ada sediakan video, kita ada simbolik penyerahan sebenarnya. Okey, untuk tuan rumah seterusnya. Okey. Ayo kita saksikan video yang sempat kami sediakan, simbolik penyerahan tuan rumah 2024. Ayo kita saksikan. We are proud to announce that the host for 2024 SRD will be FPM. Nak panggil tak apa. Okey, kita tunggulah apakah FPM akan berjaya menaingi FPEPS dalam penganjuran edisi 2. Setakat ni FPEP lah Okey. Baik. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak dan dengan simbolik penyerahan SRD 2024 sebentar tadi, maka dengan ini berakhirlah majlis penyampaian hadiah SRD pada tahun ini. Dan di kesempatan ini mewakili seluruh tenaga kerja SRD 2023 mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Yang Bahagia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zamri bin Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMT, Yang Berbahagia Profesor Dr. Suryani binti Muhammad, Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial, merangkap pengurusi Jawatankuasa Pelaksana Student Research Day 2023, dan Yang Bahagia Profesor Madya Dr. Azwadi bin Ali, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar FPEPS, pegawai-pegawai kanan universiti, dekan-dekan, timbalan-timbalan dekan, para penilai industri, para pensyarah dan seterusnya. Para pelajar, tahniah kepada semua pemenang. Anda semua terbaik dan anda adalah kebanggaan kami sebenarnya. Tahniah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi SRD 2024. Assalamualaikum dan bye-bye. The sesi